Salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 1, kumpulan 1 dan kumpulan 2. Saya Cikgu Hazani bin Ibrahim akan mengajar kamu mata pelajaran pendidikan moral untuk tingkatan 1, kumpulan 1 dan kumpulan 2. Jadi saya ucapkan selamat pengenalan kepada semua para pelajar. Jadi hari ini kita akan bermula dengan unit 1, iaitu tajuknya kenali moral. Jadi para pelajar semua tahu apakah itu moral? Ya? Apakah maksud perkataan moral? Jadi moral ini berasal daripada perkataan Latin yang maksudnya mores, M-O-R-E-S, mores. Ya? Jadi bermaksud, mores ini bermaksud tingkah laku yang baik, betul dan diterima dan sejajar dengan kehendak agama kita lah. Kalau siapa mengandung agama Buddha, sejajar dengan agama Buddha. Yang mengandung agama Kristian, sejajar dengan agama Kristian. Dan mengandung agama Hindu, sejajar dengan agama Hindu. Dan juga norma masyarakat. Norma masyarakat ini bermaksud budaya masyarakat itu sendiri. Bagaimana budaya orang Cina, bagaimana budaya orang India, bagaimana budaya orang-orang lain daripada kaum India dan Cina yang terdapat di Malaysia. Dan juga di sini sebagai peraturan dan undang-undang. Jadi kita perlu ikut undang-undang dan peraturan. Ini dinamakan sebagai moral. Jika disebutkan tidak bermoral, maksudnya orangnya tidak mengamalkan peraturan, tidak mengamalkan undang-undang. Contoh laku bermoral. Apa maksudkan cinta laku bermoral? Tingkah laku bermoral ialah seperti contohnya menghormati guru. Kita bila datang ke sekolah, kamu akan menghormati guru. Bila berjumpa guru, ucapkan selamat pagi, selamat petang, ataupun salam sejahtera cikgu dan sebagainya lagi. Dan juga kita memuliakan ibu bapa kita. Bagaimana kita memuliakan ibu bapa kita? Kita menghormati ibu bapa kita, bercakap dengan baik dengan ibu bapa kita, menurut perintah ibu bapa kita, dan menjadi serangan yang diberikan oleh ibu bapa kita. Jadi itu dinamakan memuliakan ibu bapa kita. Dan juga kita juga perlu menziarahi jiran. Jadi setiap orang perlu ada jiran. Contohnya kalau kamu duduk di rumah kamu, kiri dan kanan rumah kamu itu ialah jiran kamu. Kadang-kadang kalau duduk di taman, sebelah kamu ada jiran mungkin orang Melayu, ataupun di kirinya orang India, ataupun di sebelah kanannya orang Bengali. Itu ialah jiran kita. Jadi kita perlu menziarahi jiran kita. Jika ada jiran, kita perlu menegur siapa jiran kita. Jadi bila kita berjumpa dengan jiran kita, orang sebelah rumah kita, kita ucapkan selamat pagi uncle, selamat petang aunty, dan begitulah dan sebagainya lagi. Dan juga kita perlu membantu rakan-rakan. Bila kita datang ke sekolah, kita ramai rakan-rakan kita. Ada yang berbangsa Melayu, ada yang berbangsa India, ada yang berbangsa Cina, dan juga ada berbangsa Bengali dan lain-lain lagi. Jadi bila rakan-rakan kita ini berada dalam kesusahan, kita perlu membantu. Kita perlu menghormati rakan kita. Jika beliau seorang beragama Buddha, kita perlu menghormati kepercayaan beliau. Begitu juga jika rakan kita ini beragama Islam, kita perlu menghormati beliau sebagai yang beragama Islam. Jadi kita tidak perlu bergaduh dengan rakan-rakan kita. Jadi inilah bila kita membantu rakan kita dalam kesusahan, kita akan beri contoh yang terbaik sebagai seorang yang bermoral. Okey, individu yang bermoral ini selalunya berkelakuan baik, benar dan patut dalam setiap tindakan mereka. Kita lihat di sini. Jadi kita lihat sini, apakah yang masukkan dengan individu yang bermoral, yang berkelakuan baik, berkelakuan benar dan berkelakuan patut dalam setiap tindakan mereka. Individu yang berkelakuan baik ini contohnya tingkah laku yang akan diterima oleh masyarakat. Kita berbuat kepada orang, jadi orang akan menghormati kita. Orang akan cuba membantu kita. Contoh perlakuan. Contohnya tindakan mutu meminjam buku teks pendidikan moral kepada asing. Walaupun besoknya mutu mempunyai kelas pendidikan moral, tapi kerana beliau seorang yang tingkah laku baik, beliau boleh meminjamkan buku pendidikan moral kepada asing. Ini contoh satu perlakuan yang baik. Jadi kepentingan bertingkah laku yang baik ialah kita akan dapat berhubung dengan baik dengan orang. Kita akan menjadi lebih mesra dengan seseorang tersebut. Itulah bila kita yang berkelakuan baik, menurut tingkah laku yang baik, maka rakan-rakan akan menghormati kita. Contoh macam tadilah, mutu meminjamkan buku teks pendidikan moral kepada asing. Walaupun beliau akan menggunakan buku teks besok, tapi beliau telah meminjamkan buku kepada asing.
dan dia berharap ASIE akan menghantar buku tersebut kembali sebelum kelas pendidikan moral mutu. Ya. Sebenarnya kita lihatlah tingkah laku benar. Okey, benar ialah merupakan tingkah laku yang betul berdasarkan fakta dan bukti yang sah. Maksudnya bukti. Jika orang itu mengambil barang orang, kita nampak beliau mengambil barang orang. Itu ialah bukti kita nampak. Bukannya kita fitnah. Contohnya Ali mengambil barang Raju. Jadi tanpa pengetahuan Raju. Itu ialah satu kelakuan yang tidak bermoral. Tapi itu sebagai bukti Ali ini melakukan perbuatan tidak bermoral kerana dia mengambil buku Raju tanpa pengetahuan Raju. Jadi kita melihatlah berani. Jadi satu yang betul, tingkah laku yang betul ialah berdasarkan fakta dan bukti yang sah. Contoh perlakuan Asing dan Ali telah bercakap benar kerana mereka mengakui perbuatan mereka menconteng dinding sekolah. Contohnya kalau saya menconteng dinding sekolah, saya akan, bila saya berjumpa dengan cikgu, saya mengakui bahawa saya yang menconteng dinding sekolah. Itu perlakuan yang benar. Seorang yang bermoral mengakui apa yang dilakukan. Bukan bila kita menconteng conteng dinding sekolah, bila guru disiplin tangkap, kita mengaku kita tidak buat. Tapi sebenarnya kita yang menconteng dinding sekolah. Maksudnya kita yang melukis, menulis perkataan-perkataan yang tidak sesuai. Itu dinamakan sebagai tidak bermoral. Tapi jika kita bertingkah laku benar, kita mengakui apa yang kita lakukan. Okey. Ini contoh perlakuan yang disebut tadi. Asing dan Ali telah bercakap benar kerana mereka mengakui perbuatan mereka menconteng dinding sekolah. Jadi kepentingan bertingkah laku benar ialah kita akan dipercayai dan diyakini oleh orang lain. Itulah tingkah laku benar. Kemudian tingkah laku yang tiga itu tingkah laku patut. Patut. Apa itu kata patut? Patut kita perlu ambil tindakan apa yang dilakukan oleh seorang yang lain. Contohnya tingkah laku yang sesuai dibuat dan diterima oleh masyarakat. Contohnya perlakuan tindakan guru disiplin mengenakan hukuman ke atas mutu dan abu adalah patut setelah kesalahan mereka dapat dibuktikan. Contohnya kita melihat Ali dengan mutu ni, contohnya ditangkap kerana menghisap rokok dalam kawasan sekolah. Jadi guru disiplin boleh mengambil tindakan, contohnya merotan Ali dan merotan abu dan mutu kerana mereka menghisap rokok dalam kawasan sekolah. Jadi kepentingan bertingkah laku patut ini dapat membantu untuk membuat keputusan yang betul dan tepat. Itu dinamakan sebagai kepentingan bertingkah laku patut. Patut. Okey. Jadi semua orang perlu mengamalkan tingkah laku baik, benar dan patut dalam kehidupan seharian. Kerana tingkah laku yang bermoral ini akan menjadikan kehidupan kita lebih bahagia dan sejahtera. Inilah kita namakan sebagai seorang yang bermoral. Saya amat berharaplah para pelajar boleh mengulang kaji balik apa yang saya terangkan tadi. Dalam WhatsApp ini juga saya akan sediakan nota untuk para pelajar, iaitu nota yang bertajuk Kenalilah Moral. Jadi kita pada hari ini saya telah selesai menerangkan kepada para pelajar iaitu berkaitan dengan kenali moral, iaitu tajuk yang pertama. Dan saya akan terangkan lagi nanti, mungkin pada minggu hadapan, saya akan terangkan lagi apa kepentingannya mengenali moral ini. Apa kepentingannya moral dalam kehidupan kita. Kerana bermoral ini salah satu yang amat patut pada setiap individu. Sebagai individu, kita patut bermoral. Bila kita bermoral, kita akan dapat menunjukkan satu masyarakat yang sempurna, masyarakat yang aman, masyarakat yang bahagia, masyarakat yang tenteram. Tidak ada perlakuan seperti mencuri, memukul orang, ataupun memfitnah orang. Itu kita berkata orang itu tidak macam kita lihat sekarang dalam banyak media sosial, perbuatan fake news, iaitu berita palsu. Berita palsu ini kalau kita lakukan, kita sebarkan rata-rata yang mungkin akan memporak-porandakan masyarakat kita. Jadi saya amat berharaplah semua pelajar telah memahami apa dimasukkan sebagai moral. Moral itu adalah sebuah perkataan daripada perkataan Latin masuk mores. Mores jadi perkataan Melayu bermaksudnya moral. Okey, jadi sampai di sinilah para pelajar kita akhiri tajuk kita sebagai kenali moral. Dan saya amat berharap di bawah
Di bawah nota yang saya berikan tadi, para pelajar bolehlah menjawab latihan 1 yang berkaitan dengan huraian kepentingan berlakuan baik, benar dan patut. Jadi kepentingan berlakuan baik, benar dan patut, para pelajar boleh dapati isinya di dalam nota yang saya berikan. Cuma para pelajar perlu menulis apa kepentingan berlakuan baik, berlakuan benar dan berlakuan patut. Okey, sekian. Terima kasih.